Yang kedua, iaitu orang yang kata-kata dia, kalam dia, percakapan dia itu tidak menunjukkan engkau kepada Allah, tidak memahamkan engkau kepada Allah, tidak menyedarkan diri engkau dalam hubungan engkau dengan Allah. Kata-kata dia itu menyebabkan hati perut kita jadi kehuduh. Kata-kata dia itu menyebabkan kita ni jadi kau sombong, kau bangga, kau premeh kau orang, perendah kau orang. Tanda ada benda dok kena. Iaitu orang-orang yang kata-kata dia itu tidak menunjukkan engkau kepada Allah. Menunjukkan engkau kepada Allah ni apa benda? Memahamkan kita tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, menyedarkan diri kita ni tentang hakikat sebagai hamba-Nya. Jadi sekiranya kalam mengarah ke situ, memahamkan kita tentang Allah dan sifat kesempurnaan Dia, memahamkan kita tentang kita ni sebagai hamba-Nya, menjadikan kita lebih sedar dan lebih tawaduk, lebih khusyuk dan sebagainya, itu dia. Tapi kalau kalam tidak mengarah ke situ, menjadikan kita ni lebih kenal kita daripada kenal Allah, menjadikan kita ni berasa kita daripada Allah, ada benda tak kena. Jadi Syekh Menetap memberi peringatan kepada kita dengan dua ciri ni. Jangan kamu bersahabat rapat dan kamu berguru dengan orang yang kelakuan dia, perangai dia, tingkah laku dia tu tidak membantu kepada ibadah dan kebaikan, bahkan merosokkan akhlakmu, menjadikan perangaimu jadi kehudu, perbuatanmu menjadi semakin keholere, kau lupa. Itu bukan. Dan yang kedua, kalam dia, kata-kata dia. Kata-kata dia itu tidaklah menjadikan kita semakin faham. Kadang-kadang tahu tapi tak faham, banyak juga. Kita diajar tentang sifat-sifat ketuhanan Allah, dapatlah tahu tapi tak faham. Tanda tak fahamnya iaitu pengetahuan kita tentang ketauhidan itu tidak membawa kita kepada kenal diri kita. Itu tanda tahu tapi tak faham. Kalau dia faham tentang tauhid ini, bukan saja dia tahu tentang ciri ketuhanan Allah, dia akan membawa, dia akan sedar diri dia tu. Itu tak faham. Kalau tidak, dia akan jadi tahu sajalah. Jadi tahu tapi tidak faham. Jadi sekarang Syekh Menetap memberitahu kepada kita ciri yang kedua, kalam dia, kata-kata dia itu, jangan kau damping, jangan kau berguru, jangan kau bersahabat rapat dengan orang yang kata-kata dia itu tidak membuka minda dan hatimu ke arah mengenal Allah dan mengenal dirimu. Jangan kau dekat dengan dia. Adapun bergaul, itu biasa. Sebab tu saya bezakan, pergaulan tu muamalah, suhbah ni hubungan rapat, paling rapat perguruan, kurang segi yakni persahabatan yang rapat kaitan dia tu yang akan mempengaruhi antara satu sama lain. Inilah makna yang satu dan dua inilah yang Syekh Menetap beri pedoman kepada kita. Sebab apa? Kalau kita salah pilih, dia akan membawa hal yang buruk kepada kita. Dalam hadis Nabi, ada sahabat yang tanya Nabi, tanya Nabi tentang perkara ni, dan apa yang Nabi jawab tu banyak samalah dengan apa yang disebut oleh Syekh Menetap dan kalam hikmat ni. Iaitu ada sahabat tanya, ayu julasaina khair, manakah di antara orang-orang yang menjadi pendampingan rapat kami ni yang paling baik? Julasat berjalis, jali ni orang yang kita dampingi dia dengan rapat, sama ada kita berguru ataupun kita bersahabat rapat dengan dia. Jadi ayu julasaina khair, siapakah orang tu yang paling baik sekali? Lalu apa jawapan Nabi? Nabi memberitahu 3 ciri. Pertama sekali, man zakkarakum billahi ru'yatuh. Apa artinya? Orang yang mengingatkan engkau kepada Allah, lihat kepadanya. Yakni kamu lihat kepada dia tu mengingatkan engkau kepada Allah. Apa artinya? Iaitu orang yang kadang-kadang memang kita tengok ke dia tu mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang ni di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, ada tokoh-tokoh yang ada ciri-ciri ni. Kita tengok je ke dia, hati kita tu berhubung ingatan kita kepada Allah. Ada. Jadi itu satu makna, iaitu orang yang kita tengok ke dia tu
mengaitkan ingatan kita kepada Allah. Yang kedua, iaitu orang yang mana kita bersahabat dengan dia, berguru dengan dia tu, maka hati kita menjadi semakin kuat ingat kepada Allah. Mungkin kita tengok ke dia tak sampai tangga tu. Sebab tahap manusia dalam perkara ni tak sama. Hak paling kuat tadilah kita tengok je ke dia tu, menghubungkan kalbu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak semua orang yang ada ciri tu, maka dia ada ciri, iaitu kalau kita rapat dengan dia, belajar dengan dia, maka hati kita menjadi kuat, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mungkin ajaran dia tu, nasihat dia, pedoman dia begitu, membantu kalbu kita ni untuk menjadi lebih kuat. Yang jelas ingatan kita jadi bertambah, khusyuk kita menjadi meningkat, kalbu kita menjadi semakin lunak. Tu satu ciri kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatu. Yang kedua, wazadakum fi man zakarakum billahi ru'yatu wazada fi ilmikum mantikuhu. Yang kedua, orang yang percakapan dia tu, kata-kata dia, tutur kata dia tu menambahkan ilmu. Yakni kita bercakap dengan dia, kita dengar percakapan dia, sama ada ceramah dia ke, ulasan dia ke, kupasan dia ke, nasihat dia ke, bertambah ilmu kita, bertambah kefahaman kita, bertambah kesedaran kita. Ilmu kita tu banyaklah kita tahu. Semakin banyak pengetahuan, kefahaman dan juga kesedaran hati kita tu bila kita dengar daripada kalam dia, sama ada nasihat ke, tegur orang ke, ataupun pengajaran ke, kuliah ke, dia akan menambahkan ilmu. Kita terasa memperolehi ilmu tu hasil daripada kita dengar kalam dia. Lekak molek, jelira molek, kemah molek, kita dengar tu boleh kefahaman tu jelas, teguh. Wazada fi ilmikum mantiku. Orang yang percakapan dia tu menambahkan ilmu. Dan yang ketiga, wa raghabakum ilal akhirati amaluh. Orang yang amalan dia tu mendorong kita kepada akhirat. Kita tengok dia beramal ibadah, buat kebaikan, buat kebajikan, kita terasa nak ikut-ikut, terasa nak ikut. Jadi amalan dia mendorong kita kepada akhirat. Wa raghabakum ilal akhirati amalu. Amalan dia tu memang mendorong kita. Dengan kita tengok dia tu, kita rasa nak ikut, terikut-ikut kita, terbawa-bawa. Macam mana dia beribadah, yang wajib, yang sunat, macam mana dia buat kebajikan, macam mana dia buat amal-amal soleh. Jadi kita terikut-ikut dengan buatan dia tu. Itu maksud bahawa dia mendorong kepada akhirat. Jadi inilah yang Nabi beritahu, 3 ciri. Satu, dia menjadi wasilah yang mengingatkan kita kepada Allah, itu satu. Yang kedua, dia menjadi wasilah ilmu, kita mendapat ilmu, bertambah ilmu dan kefahaman kita, semakin faham. Dan yang ketiga, yakni mendorong kita kepada amal soleh. Amalan dia itu menjadikan kita ni terikut dengan amalan dia, amal-amal yang mendatangkan kebaikan di akhirat. Itu 3 ciri. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta ni, Syekh Ibn Atta sebut 2 je, tapi ternyata kalau kita sikukan dengan apa yang disebut oleh Nabi tu, memang sikulah. Cuma dari segi bilangan, Syekh Ibn Atta sebut 2 je, iaitu orang yang hal keadaan dia tu akan membantu kita kepada taat dan ibadah, kepada kebaikan. Yakni akhlak dia, kelakuan dia, perangai dia, perbuatan dia tu membantu kita untuk taat dan beribadah. Jadi luaslah, sama ada ibadah dalam bentuk zikir atau dalam bentuk amalan-amalan termasuk. Dan yang kedua, melibatkan kata-kata dia tu, kalam dia tu akan menjadikan kita ni lebih faham tentang Allah Subhanahu wa taala, lebih mengerti tentang Allah dan lebih sedar diri kita, lebih faham tentang hakikat diri kita. Inilah 2 ciri yang disebut oleh Syekh Ibn Atta. Baik, dalam hadis
Yang ini maksudnya, maksud hadis, seseorang akan mengikuti pendirian, yakni kelakuan temannya. Kerana itu tiap orang, yakni setiap orang harus, yakni mesti, harus bahasa Indonesia, bahasa kita ni mesti memilih siapakah yang harus, yakni yang mesti didekati, yang didampingi sebagai kawan, yakni sebagai teman. Teks asal hadisnya, nas asal hadis, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu adalah menurut atau terpengaruh, terikut dengan ehwal, keadaan orang yang dia bersahabat rapat dengan dia. Khalil ni orang yang rapat berhubung dengan dia. Al-maru ala dini, yakni seseorang itu terikat, terpengaruh, terikut-ikut dengan siapa? Khalilih, orang yang dia bersahabat rapat dengan dia. Jadi macam saya sebut tadilah, bila sebut rapat ni, rapat sekali taraf perguruan lah. Hak kurang sikit persahabatan rapat, yakni orang yang kita damping dengan dia dengan secara lebih rapat, sehingga berlaku pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Maka sebab itu kata Nabi, hendaklah seseorang itu dia tengok, dia pilih siapakah orang yang patut untuk dia dekati, untuk dia rapat dengan dia. Dalam bahasa sini kau, kita kena tengok siapakah orang yang kita nak berguru dengan dia tu, ataupun orang yang kita nak buat sahabat rapat, bukan bergaul. Jadi jangan salah faham lah. Jadi bila faham gini kau, akhir sekali kita tak bergaul dengan orang. Sebab apa? Tak ada ciri-ciri ni. Tak. Kerana pergaulan ni umum. Kita pergi pasar, jumpa orang, cakap dengan orang, minum dengan orang, jumpa kawan, ajak keluar, itu pergaulan, muamalah, itu tak ada masalah. Yang diberi atau diberi pedoman ni, iaitu yang lebih daripada itu, iaitu persahabatan dalam bentuk perguruan ataupun sahabat rapat tadi tu. Maksudnya kalau ada hal penting, tak ada tempat lain dah yang akan kita cari, ataupun yang kita letakkan harapan ke apa ke, kita minta bantuan ke, pertolongan ke, nak suruh urusan dia, orang itulah. Ni kena pilih.